Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam episod kali ini. Episod yang mana kita akan merungkai dan menjawab persoalan tentang alam bunian. Beberapa hari ini banyak sekali respon yang saya terima tentang reaksi saya terhadap video berkenaan dengan pintu masuk ke alam bunian. Saya katakan begini, it's very simple. Panduan kita dalam hal ehwal ghaib ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa saya kata begitu? Sebab pengetahuan kita manusia ni sangat terbatas. It's very limited. Kita tak boleh tahu apa yang tak pernah diberitahu, tak pernah nampak, tak pernah tengok. Maksudnya all our senses, deria kita tidak pernah mengalaminya. Pengetahuan manusia ni sangat terhad. Sebab itulah segala perkara yang bersifat ghaib, bersifat metafizik ataupun benda yang tak boleh dilihat oleh mata panca indera kita, tidak boleh dikaji secara saintifik, ia perlu kepada panduan wahyu. Dan Allah SWT tidak meninggalkan satu pun perihal benda ghaib yang kita perlu ketahui, yang kita patut tahu, yang wajib tahu, melainkan Allah sudah pun sebut dalam Al-Quran dan Nabi-Nya SAW sudah pun sebut dalam hadis-hadis baginda. Nabi SAW bersifat amanah, bermaksud segala ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah, segala wahyu yang wajib diketahui dan patut dipelajari oleh manusia semuanya, sudah pun diajarkan dan disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ni agama yang sempurna, agama yang lengkap. Allah sebut dalam surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Bermaksud pada hari ini, iaitu pada hari Haji Wada', hari Arafah, aku telah sempurnakan, aku telah lengkapkan agama untukmu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dah sempurnakan, Allah dah lengkapkan. Bermaksud Islam pada masa itu sudah komplit. Nabi SAW masih hidup dan baginda berada di kalangan sahabatnya pada masa itu. Pada masa itu agama Islam sudah pun komplit. Maksudnya baik dari segi yang zahir maupun yang batin, dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi muamalah dan sebagainya, Islam sudah sempurna. Jadi tidak perlu untuk kita mencari jawapan perihal benda ghaib ini daripada sumber-sumber yang tidak jelas, yang tidak ada authority. Sebab kita tahu apa sahaja yang tidak berfakta, yang boleh dipertikaikan kesahihannya, maka ia tidak boleh dianggap sebagai hujah. Kita tak boleh ambil sebagai bayyinah ataupun bukti. Bahkan dalam kes mahkamah pun, kalau sesuatu bahan bukti itu tidak jelas ataupun tidak kuat, tidak strong sebagai evidence, dia akan ditolak oleh mahkamah. Maka begitulah perihalnya dengan agama. Agama kita ni bukan agama dongeng. Islam bukan agama mitos. Ada orang kata, "Ustaz, habis tu cerita-cerita yang supernatural dalam Al-Quran, adakah itu juga dongeng?" Saya kata, kalau cerita tu dalam Quran, contohnya kisah tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Nabi Ibrahim AS dicampak dalam api yang menjulang tapi tak terbakar, cerita tentang tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah ataupun menjelma menjadi ular yang besar, itu bukan mitos, itu bukan dongeng, sebab ada dalam Quran. Sadaqallah, Allah berkata sesuatu yang benar, Allah tidak menipu. Itu saya katakan, benda-benda yang bersifat ghaib, supernatural, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Satu masa nanti insya-Allah dalam video yang lain akan datang, saya akan jelaskan apakah beza antara mukjizat, karamah dan sihir. Mukjizat, karamah dan sihir. Tapi video kali ini saya nak fokus dulu tentang satu kisah pengalaman saya dan baru-baru ini. Walaupun dalam episod diari seorang mu'alij, tetapi diari ini ataupun catatan ini catatan yang agak baru, very recent, very fresh, cerita yang sangat fresh yang saya rasa saya perlu kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Tujuannya tidak lain untuk memberikan panduan dan bimbingan berkenaan dengan alam ghaib, khasnya dalam konteks alam bunian yang difahami dan dipercayai oleh bangsa Melayu. Saya tidak ada niat untuk
memperkecilkan budaya Melayu. Saya tidak ada niat untuk ridicule mana-mana golongan. Bagi saya ini sekadar islah bermaksud pembaikan. Kita terima adat budaya yang sesuai dengan syariat, maksudnya yang tidak bercanggah dengan syariat. Tetapi jika adat budaya, fahaman, kepercayaan itu bertentangan dengan agama, bertentangan dengan wahyu, maka kita perlu buang. Kita perlu kikis daripada pemikiran kita. Dan maklumat dan ilmu tentang alam ghaib, bagaimana kita bertaamul, yakni kita berinteraksi dengannya, mestilah mengikut panduan agama. Contohlah, kepercayaan kita tentang alam bunian adalah sama dengan alam jin. Bahkan Mufti Wilayah Persekutuan yang sekarang ni Menteri Agama pernah mengeluarkan artikel, kalau tak silap Bayan Linnas. Dia ada bagi tahu yang ciri-ciri alam bunian itu menghampiri ataupun menyamai jin yang diceritakan dalam Quran dan Sunnah. So, secara logiknya, bunian ialah jin. Okey, bila saya sebut jin, maka difahami as bunian lah, ataupun bila saya kata bunian, difahami sebagai jin. Jadi Nabi SAW ada banyak kisah dalam hadis, dalam asar dan riwayat para sahabat dan tabi'in berkenaan dengan pertembungan mereka dengan alam, bukan alam, tapi makhluk daripada bangsa jin. Dan kita tahu Allah SWT mencampakkan Adam dan Hawa serta Iblis ke dunia, ke bumi. Maka bermaksud tempat tinggal bagi manusia dan jin ialah di bumi. Dan Allah turunkan Al-Quran kepada dua bangsa ni, jin dan manusia. Dan ada riwayat yang sahih, Nabi SAW mengajar Quran kepada bangsa jin. Dan ada surah ataupun ayat dalam Quran yang tertentu yang menyebutkan manusia dan jin. Ya ma'syaral jin, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai bangsa jin dan manusia. Allah seru jin dan manusia dalam Quran, bermaksud mesej Quran itu untuk dua bangsa ini. Jadi kita wajib iman benda tu, adanya jin dan adanya pertembungan antara makhluk itu dengan kita manusia. Dan banyak riwayat, sama ada yang marfu' daripada Nabi SAW sendiri, ataupun para sahabat baginda, ataupun tabi'in yang pernah bersemuka dengan jelmaan jin. Hanya Nabi SAW saja sebagai seorang Rasul, dan Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat yang ke-26 dan 27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Maksudnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui perkara yang ghaib, dan dia tidak menampakkan, tidak menunjukkan perkara ghaib kepada sesiapa pun kecuali di kalangan Rasul yang dipilih. Jadi itu kata prinsip yang kita kena pegang, iaitu kita nak faham bagaimanakah pertembungan antara jin dan manusia mengikut acuan syariat, bukan mengikut nafsu, bukan mengikut kata kepercayaan yang tidak ada asas ataupun dongeng, mitos dan sebagainya. So dalam video ini saya akan tunjukkan beberapa klip sedutan apabila saya pergi ke rumah seorang pesakit saya di sebuah tempat lah di Lembah Kelang, yang mana pesakit ini dia dirasuk. Kali pertama dia datang ke tempat saya di Putrajaya, dan bila saya rawat memang ada simptom gangguan jin. Perempuan lah, dia perempuan yang sudah berkahwin, dan dia datang bersama suami dan juga ayahnya. Dan kali pertama saya ruqyah memang ada tanda-tanda kerasukan, tetapi kali yang kedua dia datang, alhamdulillah simptom tu sudah semakin kurang. Kali pertama dia datang, saya ajar dia, saya suruh dia amalkan beberapa amalan, antaranya zikir pagi dan petang dan sebagainya, dan dia alhamdulillah dia try, dia usaha konsisten untuk mengamalkannya. Jadi ada perubahan yang positif. Sebab kali kedua dia datang dan saya rawat dengan ruqyah, alhamdulillah okey lah. Nak nampak dah semakin okey, semakin better, dan dia dah boleh kontrol diri dia. Dia datang bersama, kali pertama dengan ayahnya, lepas tu kali kedua dengan ibunya, dengan suami je lah. Jadi mereka jemput saya ke rumah, dan saya pun nak tahu sebab apa. Kisahnya gini, dikatakan masa kecil perempuan ni dia selalu nampak benda yang pelik-pelik di sekitar rumah mereka lah. Dan memang di belakang rumah mereka tu ada kawasan hutan, tak ada manusia, tak ada siapa-siapa tinggal. Dikatakan ada beberapa orang lah yang dikatakan yang pandai melihat ataupun yang boleh melihat. Mereka kata, oh di kawasan belakang rumah tu, di atas bukit dekat hutan tu, situlah perkampungan bunian.
Di situlah perkampungan Bunian. Dan dikatakan perempuan ini ketika dia masih kecil, dia macam pernah dibawa oleh kawan-kawan Bunian dia pergi bermain di tempat tersebut, di kawasan hutan tu. Itu ceritanya lah. Jadi saya kata cerita yang agak menarik. Saya nak tengok lah kan. Saya nak pergi tengok rumah dia macam mana. So saya pun pergi. Dan bila saya pergi, Masya Allah, kawasan rumahnya sangat cantik. Saya kata subhanallah, memang susah lah nak jumpa tempat yang begitu zaman sekarang ni, dengan greenery. Greenery maksudnya kehijauan, di belakang rumahnya. Walaupun depan rumahnya ada highway, lah Klang Valley kan, dengan keretanya banyak apa semua, tapi di belakang dia nature. It's nature, hutan, dengan unggasnya, dengan kehijauannya, subhanallah, sangat cantik. Jadi saya pun pergi dan saya pun naik ke atas bukit tu. Jadi saya pun buatlah sedikit rakaman kan. Kita pun rakamlah sedikit. Saya ajak untuk mengajar lah, kata untuk berkongsi ilmu tentang apakah amalan-amalan yang boleh dan yang tak boleh kita lakukan, ataupun apakah kefahaman kita yang sepatutnya tentang alam jin ataupun alam bunian ini. Nak kata berubat, memang sudah puas lah. Keluarga ni pergi bawa perempuan ni berubat, dan mereka jumpa pelbagai ragam perawat, ustaz-ustaz ke whatever lah, orang-orang yang mendakwa mereka boleh merawat. Beginilah, saya bukan nak kacau perut nasi orang, tetapi memang ada sesetengah perawat yang mereka mungkin jahil, ataupun mungkin mereka belajar daripada guru yang salah dan belajar ajaran yang salah. Jadi mereka bawa benda-benda ni ke tengah-tengah masyarakat. Misalnya suami dia cerita yang mereka pernah disuruh oleh perawat tertentu ni untuk menabur garam dan lada hitam di sekitar rumah. Jadi garam digunakan semasa sesi ruqyah tersebut. Dia akan menggunakan garam dan memegang mangsa tersebut, dengan katakan yang garam ini jin atau syaitan ini dia tak suka garam. Jadi kononnya dia seolah-olah semacam kalau disentuhkan kepada badan mangsa di mana-mana yang badan tempat-tempat yang tertentu, jin dan syaitan ini dia tak suka. Dia akan merasa sakit. Jadi itu adalah salah satu kegunaannya. Dan satu lagi adalah untuk memagar rumah, di dalam dan juga di luar. Jadi di mana selepas sesi ruqyah di atas mangsa, ustaz tersebut telah pun boleh katakan menabur garam dan lada hitam di setiap bilik, sekeliling bilik di dalam rumah dan juga di luar kawasan rumah. Dan bila saya tanya, lepas buat begitu ada tak perubahan positif? Dia kata macam ada lah, macam ada positif sikit, tapi sekejap je, lepas tu gangguan tu datang balik. Maka saya kata begini, kepercayaan tentang garam sebenarnya tidak ada dalil, tidak ada nas yang mengatakan garam ini ditakuti oleh syaitan ataupun iblis. Bahkan kepercayaan bahawa garam ditakuti oleh makhluk halus adalah berasal daripada kepercayaan agama pagan ataupun agama Rom lah, agama Rom purba yang menyembah dewa-dewa tu, Apollo, Athena dan sebagainya. Jadi ia bukan berasal daripada Islam. Kepercayaan bahawa garam ini ditakuti oleh demons ataupun makhluk jahat adalah bersumber daripada agama pagan. Jadi kita kena kikislah, sebab ia asal usul kepercayaan daripada agama lain, bukan daripada Islam. Kemudian yang kedua, logiknya dalam hadis dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sebut tentang iblis. Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' atau kama qala, ataupun lebih kurang maksudnya sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya, arsh, singgahsananya di atas air, iaitu di atas air lautan. Jadi kerajaan iblis ini, kita tahu daripada hadis Nabi SAW, ia meletakkan singgahsananya di atas air laut, di atas lautan. Jadi kita pun tahu air laut ni tawar ke air masin? Air masin. Sebab apa masin? Ada garam, banyak garam. Cuba kita ambil air laut, satu cerik, dan kita didihkan. Yang tinggal hanyalah garam. Jadi kalau iblis, syaitan takut dengan garam, why on earth or why on the sea they build their castle, ataupun mereka mendirikan
istana ataupun singgasananya. Jadi tak logik. Jadi dua benda ni. Satu, ia berasal daripada agama pagan, kemudian ia bercanggah dengan hadis yang sahih. Manakala tentang lada hitam pula, Allahu a'lam, saya tak tahu daripada sumber mana, tetapi ia popular. Ia popular di kalangan masyarakat Melayu dan saya yakin ia mungkin berasal daripada amalan perbomohan amalan perbomohan ataupun perdukunan yang menggunakan herba-herba di sekitar ataupun yang boleh didapati dengan mudah di alam Melayu. Lada hitam, limau dan sebagainya. Dan sebenarnya rawatan Islam, menurut Islam, rawatan untuk merawat gangguan makhluk halus ni ataupun bunian ke jin ke whatever, senang sebenarnya. Itu yang saya nak sampaikan. Saya bukan nak kacau perut nasi orang, tidak, tapi saya hendak menyelamatkan umat Melayu. Saya nak menyelamatkan masyarakat Melayu daripada kepercayaan yang dikhawatiri, dan bukan setakat dikhawatiri, memang terbukti bercanggah pun dengan ajaran Islam. Jadi kita kena jelaskan kepada masyarakat, saya kena beritahu, sebab itulah gunanya kita belajar. Apa guna kita belajar agama, kita belajar akidah, belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh, tiba-tiba kita pula nak simpan ilmu tu? Takkan kita nak buat macam tu? Takkan kita nak membiarkan masyarakat terus dalam kejahilan? Kita tahu, orang lain tak tahu. That's it. Kan? Tak patutlah kan? Saya berdosa. Silap-silap orang yang jahil, orang yang tak tahu apa-apa, tapi dia buat benda yang salah sebab dia jahil, mungkin Allah ampunkan dia. Tapi kalau saya tahu, saya ada ilmu dan saya tak bagi tahu, menyebabkan orang lain buat dosa ataupun buat salah, silap-silap saya yang kena. Itu dia yang saya hendak penonton sekalian kata faham, dan bukan tujuan saya untuk mengganggu rezeki siapa-siapa, tidak. Carilah rezeki dengan cara yang halal, cari rezeki dengan cara yang baik, jangan guna cara yang batil. Sebagian orang ada yang kata jalan masing-masing, cara masing-masing, masing-masing nak cari duit. Baik, tidak ada salahnya seorang ustaz misalnya mengajar Quran, kemudian dapat upah dan diberikan bayaran atas sebab usahanya mengajar Al-Quran. Ataupun seorang pendakwah yang kerjanya sepenuh masa berdakwah dan dia mendapat allowance ataupun sagu hati daripada NGO ataupun daripada masjid ataupun daripada kerajaan untuk usahanya. Itu tidak mengapa, sebab kerjanya itu halal. Apa yang dia buat tu memang halal. Tetapi seorang bomoh dukun yang menggunakan perubatan yang bertentangan dengan syariat, dan insya-Allah video akan datang saya akan ceritakan ciri-ciri bomoh, pawang, dukun dan sebagainya di alam Melayu. Apakah ciri mereka? Kenapa mereka ini dikatakan perawat yang tidak Islamik ataupun tidak syar'i? Kenapa kita kena jauhkan diri daripada golongan ini? Dan saya akan expose, saya akan rungkaikan siapakah bomoh dukun yang popular di media sosial yang dipercayai oleh masyarakat, oleh warga maya ataupun netizen, dan diangkat, dijulang sebagai perawat ataupun ustaz ataupun tok syekh yang perlu diikut dan perlu orang kata ambil ilmu daripadanya. Wal'iyazubillah. Kita akan expose benda ni. Macam saya kata, ia cuma untuk islah, untuk kita ketengahkan kebenaran, untuk kita selamatkan manusia daripada kejahilan dan kesesatan. Dan inilah tugas para Nabi dan Rasul. Kita cuma teruskan usaha Nabi dan Rasul. Kita cuma menyambung tugas dan amanah yang dipikul, yang diwarisi oleh para anbiya dan para ulama kita pada masa yang lampau. Mereka tinggalkan kepada kita ilmu dan hikmah. Jadi kita sampaikan apa yang terdaya. Kita beritahu manusia apa yang mereka perlu tahu. Kita suruh manusia apa yang mereka perlu lakukan. Dan kita cegah, kita larang mereka daripada perkara yang perlu mereka jauhkan. Itulah amar ma'ruf dan nahyul munkar. Dan dalam video sedutan ataupun klip ini, anda boleh saksikan beberapa maklumat yang saya kongsikan dalam video ataupun sedutan ini, dan saya harap bermanfaat untuk anda semua. Jadi apa yang sudah berlaku, boleh katakan ada orang di kalangan ahli yang telah dikatakan ganggu, dan saya sendiri kira boleh katakan experience di mana behavior
orang tersebut berubah dari segi percakapan, dari segi behavior, dari segi agresifnya. Jadi dan kemudian ada juga yang ahli rumah ini juga ada juga sebut yang mereka nampak benda-benda atau bayangan-bayangan di kawasan perumahan ataupun di dalam rumah tersebut, di mana kadang-kadang ada yang masuk dari rumah menghala ke sesebuah bilik atau menanti di dalam sesebuah bilik. Jadi dari segi apa yang kami telah buat sebelum ini, salah satunya kita telah memanggil sesebuah kira ustaz di sebuah institusi yang mungkin ramai yang tahu, dan kita telah memanggil ustaz ini untuk buat sesi ruqyah, di mana ustaz ni datang beberapa kali, dan salah satunya di mana dia suggest kita sediakan garam dan juga lada hitam. Jadi mereka minta untuk sediakan garam dan lada hitam. Ya, betul. Okay. Pada mulanya ada nampak macam seolah-olah ini semasa betul-betul selepas sesi ruqyah, nampak macam keadaan macam polis. Saya takkan katakan polis sebenarnya, sebab mangsa masih komplain dia sakit, dan saya sendiri nampak mungkin ada sikit kekurangan, tapi masih ada kesakitan yang mangsa komplain. Dan kini ia masih continue lah, maknanya walaupun dah beberapa bulan lah, beberapa minggu setelah membuat sesi tersebut. Sekarang ni dia katakan mengamalkan lebih diri sikit, dia mengaji lebih sikit, membuat zikir pagi dan petang. InsyaAllah tak akan cuba miss, walaupun kalau rasa penat ke apa. Jadi saya sebagai seorang kira orang terdekat mangsa, saya juga akan support lah, remind kalau dia penat tak larat, keperluan untuk membuat zikir pagi dan petang. Pada yang sama, kami sekeluarga pun boleh katakan merapatkan diri dengan Allah lah, dengan senang cerita, di mana kita dengar lecture online, kita pergi kelas tafsir Quran dan sebagainya. Dari segi approach lepas kami beramal, katakan rasa lagi lega lah, lebih yakin, lebih kuat semangat, boleh katakan macam tu, di mana dia tak ada langsung was-was yang ini adalah cara yang tidak betul ke atau salah ke. Jadi apa yang kami fahamkan, perkongsian atau cara-cara ni adalah berlandaskan Quran dengan Sunnah. Jadi kami yakin dia tak ada keraguan lah di dalamnya. Jadi dari segi, bila kami yakin pun kurang sikit lah paranoid dia ke, sebab gangguan ke apa benda tu kurang sikit. Ya betul, rasanya dengan ilmu dan amal lah, basically, di mana bila mangsa membuat amalan-amalan ni, zikir, baca Quran, dekat diri dengan Tuhan lah basically, akan rasa lebih tenang lah, senang katakan. Dan saya pun sebenarnya, saya mengaku, saya sebelum ni pun ada macam ketakutan lah dengan makhluk halus ni, dengan jin ni semua. Tapi selepas saya membaca, mencari ilmu, basically apa sebenarnya jin ni, ciri-ciri dia, saya siap beli buku, dengar talk online, basically niat untuk cari kebenaran, apa sebenarnya kebenaran, apa sebenarnya mereka ni sebenarnya. Jadi selepas mencari ilmu tu, saya lebih tenang, nak tidur pun senang, nak tengok bawah katil pun senang, nak tutup mata, masuk tandas. Maknanya sebab kita dah tak takut, kita dah tahu sebenarnya apa ciri-ciri dia, apa yang dia boleh buat dan tak boleh buat. Alhamdulillah. Itulah tadi sedutan-sedutan ketika saya menziarahi rumah pesakit saya di kawasan yang terletak dalam Lembah Kelang, yang namanya, keluarganya, rumahnya tidak dapat kita expose lah. Kita tak boleh bagi tahu siapa, kita tak boleh tunjuk di mana rumahnya. Yang penting ialah apa yang berlaku dalam hidupnya, dalam keluarganya, yang saya rasa mungkin ada ramai orang lain yang mungkin mengalami situasi yang sama dan boleh belajar daripada pengalaman beliau. Kuncinya ialah seseorang itu, khasnya orang Islam, perlu mengamalkan amalan-amalan yang sunnah dalam kehidupan seharian. Amalan sunnah ini adalah benteng. Sunnah Nabi adalah ismah ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar ismah daripada api neraka, tetapi ismah ataupun perlindungan daripada gangguan-gangguan syaitan yang direjam. Jadi saya harapkan tuan-tuan
puan-puan yang menonton ini dapat sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan khasnya tentang alam bunian ataupun jin, dan sama-sama kita sebarkan ilmu ini kepada masyarakat supaya lebih ramai orang kita, orang Melayu yang kita kasihi, kita sayangi, kembali kepada ajaran Islam yang suci lagi murni. Itu saja untuk episod kali ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Segala yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada kelemahan saya dan syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.